Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, kita dipertemukan pada pagi subuh yang mulia ini. Setelah kita mengerjakan solat fardu subuh berjemaah dan kita mengikuti kelas pengajian ataupun kuliah kita pada pagi ini yang diaturkan oleh pihak Surau Al-Khairiyah Flat Seri Perak ini, yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dah lama saya tak ke sini rasanya, kan? Lama dah kan, sebelum PKP rasanya. Ya. Dan sini pun ada kuliah muslimat juga. Ya. Bersama dengan kumpulan warga emas, ya. Yang kita buat sebelum ni. Jadi alhamdulillah Allah Taala aturkan juga pertemuan kita sekali lagi pada pagi ini dalam keadaan sihat semuanya. Dan kita sebagaimana yang telah diaturkan, iaitulah pagi ini bercerita tentang fiqh jenazah. Saya kupas daripada kitab Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya. Ini satu tajuk yang mana kita pasti akan melaluinya, ya. Baik. Jadi kalau kata sepanjang kuliah pagi ini, tuan-tuan, puan-puan ada persoalan, boleh kita boleh sama-sama kita kongsikan, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama yang kita baca daripada kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sepotong hadis, aksiru min zikri hazimil lazat, perbanyakkanlah daripada mengingati hazimil lazat ataupun si pencabut nyawa kesenangan, yang mencabut nyawa, yang mencabut kesenangan semuanya. Apakah maksud hazim al-lazat itu? Bagaimanakah cara kita nak mengingatinya, dan apakah faedah daripada mengingatinya itu? Nabi suruh kita ni selalu ingatkan perkara yang boleh mencabutkan segala nikmat kesenangan kita. Apa nikmat kesenangan kita kat hidup ni? Nikmat kesihatan, nikmat kita dapat dapat kesihatan, dapat harta, dapat kesenangan, kelapangan, semuanya akan dicabut. Perbanyakkanlah daripada mengingati si pencabut semua kenangan. Apakah dia? Tentulah bab kematian, ya. Dia yang memutuskan segala nikmat kesenangan hidup kat dunia ini. Dia yang memisahkan seorang itu daripada keluarganya, yang memisahkan kita daripada segala kesibukan kita kat dunia ini. Kalau kita sibuk macam mana sekalipun, seolah-olah macam tak cukup waktu, tapi bila berlaku mati, segala kesibukan kita tu semuanya tak ada erti lagi dah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Ibnu Hibban, sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah daripada mengingati hazimil lazat, si pencabut kesenangan. Dalam hadis yang lain menyebut, ditambah lagi, fama zukira fi kasirin illa qallalah, jika dia disebut pada orang yang tidak berharta, dia akan menganggap harta yang sikit itu pun dah banyak dah. Kalau tentang bab kematian ini disebut pada orang yang tak ada harta, makna kata hidup dia ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak ada harta, maka disebut tentang hal kematian ini pada dia, sebenarnya harta yang sikit itu pun sudah banyak bagi dia. Makna kata cukup dah, kerana memikirkan benda yang mencabut segala nikmat kesenangan, ya. Maksud kepada hazim al-lazat ini adalah kematian, sebab dia dapat memisahkan seseorang daripada segala kelazatan duniawi, mengeruhkan dan
mendatangkan malapetaka yang besar bagi dirinya, kelazatan duniawi atas apa saja yang membuat seorang itu menjadi senang dan bahagia seperti harta, nasab, kedudukan, jawatan lain-lainnya, semuanya akan pergi meninggalkan kita, tuan-tuan, ya. Sehari demi sehari kita semakin hampir dengan kematian, dan kita tak tahu pun bila waktu kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada orang yang dalam keadaan sihat aja. Minggu lepas, hari ini hari Ahad, hari Ahad minggu lepas, kuliah maghrib saya kat sebuah surau dekat Wangsa Maju. Soalan yang sama juga, dia nak minta saya kupaskan dalam fiqh jenazah. Ada satu orang tu, dia banyak sangat soal. Dia pengurusi surau tu, tanya soal tentang bagaimana kematian Covid, bagaimana orang yang baru meninggal, rohnya ke mana dan sebagainya. Dia tanya. Kemudian orang lain pun tanya juga, tapi dia kerap tanya. 2 hari kemudian saya dapat kabar dia meninggal dunia. Dalam keadaan sihat tu je, Allah ambil nyawa dia. Maknanya kadang-kadang saya terfikir, kadang-kadang bila Allah nakkan sesuatu kebaikan pada orang itu, dia akan mendorongkan orang tu untuk buat kebaikan dengan amal soleh, dengan kebajikan dan sebagainya, sehinggalah dia mati dalam keadaan yang baik juga. Itu hadis kan. Dimaklumkan pada saya, pada pagi dia meninggal tu, dia sempatlah jemaah sembahyang subuh, dia jadi imam, kemudian dia hantar anak dia pergi kerja, kemudian dia balik, time tu dia tak sihat, kemudian terus meninggal. Sekejap je, kata anak dia, ayah dia dah lama dah tak sakit jantung, dulu ya. Tapi itulah takdir Allah Ta'ala kan. Tapi nak mengatakan bahawa singkatnya hidup ini, kita baru bercakap-cakap dengan dia, kemudian dah meninggal dunia. Kita pun terkejut. Hari tu nampak sihat aja. Bila tanya pada keluarga dia pun terkejut. Elok je pagi tadi subuh sarapan kita, sihat aja. Tanya kawan-kawan sekeliling pun semua terkejut. Tapi sebenarnya yang lebih terkejut siapa? Iaitulah si mati. Dia lagi terkejut kerana waktunya telah tiba ketika itu. Semua orang akan terkejut ketika nyawa datang, malaikat maut datang mengambil nyawanya pergi. Waktu itulah kita rasa macam, ya Allah, aku belum lagi, tak cukup lagi amal aku. Kita rasa menyesal. Orang soleh menyesal, orang yang tidak mengerjakan amal soleh pun lagi menyesal. Inilah perkara yang akan dilalui oleh kita, sehinggalah ada yang menyebut, sehinggalah dalam Quran ada menyebut bagaimana keadaan orang-orang kafir pada Allah Ta'ala, yang kufur pada Allah Ta'ala, yang derhaka pada Allah Ta'ala ketika dalam kubur. Ketika mana dia dah masuk dalam kubur, dia akan merayu pada Allah Ta'ala. Ya Rab, kata dia, Tuhanku, Rabbirji'un, kata dia, keluarkan aku dari sini ya Allah, kembalikan aku ya Allah, aku nak hidup kembali. Dia nak minta kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, untuk aku ya Allah beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Dia minta begitu. Untuk aku buat balik amal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku rasa macam buat lebih kurang aja, aku nak buat balik. Ni orang dalam kubur ni. Kemudian apa kata Allah? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Ataupun bahasanya, jangan kau haraplah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya apa yang kau cakap ini benda yang sia-sia, benda yang kau cakap saja, tak ada makna pun ketika ini. Wa min waraihim barzah illa yaumi yub'asun, sesungguhnya engkau sekarang berada di dalam barzah, dinding barzah telah mengepung kau sehingga engkau dibangkitkan kelak hari bangkit nanti. Waktu itulah penyesalan muda. Waktu itulah orang-orang yang beramal soleh rasa macam tak cukup sangat amal aku ni. Waktu itulah orang yang ketika tak beramal soleh rasa menyesalnya, dia tinggalkan amalannya dahulu. Inilah kematian, dan barulah ketika itu kita tahu bahawa dunia ini palsu belaka, tak ada apa pun, ya? Hanyalah persinggahan sementara. Daripada alam roh kita pindah ke alam rahim, daripada alam rahim kita pindah ke alam dunia, daripada alam dunia kita pindah ke alam barzah, daripada alam barzah kita pindah ke alam mahsyar, daripada alam mahsyar kita pindah ke alam akhirat, iaitulah syurga ataupun neraka. Dua tu je, itulah destinasi terakhir kita. Maka nak menentukan di antara syurga dan neraka itu bergantung macam mana kita bawa diri kita kat dunia ini. Janganlah kita tipu daya dengan penghuni dunia ini. Mereka mudah tertipu bagaikan seekor binatang yang mudah untuk diperdaya. Sebaik sahaja mereka menjelang mati, barulah mereka sedar bahawa mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang mudah tertipu, kan? Kita panggil kucing, kita tak tangkap dia, kita pun cucu panggil dia, kan, nak bagi makan, tapi tak ada makanan pun, kita tipu dia.
Kita bagi kat apa nama ayam, kita nak perangkap ayam, bagi makan ayam. Lepas tu ayam dah dekat dah makan-makan, kita tangkap ayam. Maknanya binatang ni mudah tertipu. Kita ingat binatang yang mudah tertipu, kita juga mudah tertipu dengan tipu daya dunia ini, sehinggalah kematian datang kepada kita. Barulah kita sedar bahawa hakikat hidup kita ini adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, soalan yang kedua, apakah seorang Muslim dibenarkan meminta mati pada Allah Ta'ala? Boleh tak kita minta mati? Tak tahan sangat dah kehidupan ni, aku terseksa dah ya Allah kan, bisnes aku tak jadi, keluarga aku rosak, apa semua, mati je lah aku ya Allah kan. Boleh tak? Jika boleh, bilakah dia boleh lakukannya? Baik, pada dasarnya Rasulullah SAW dia melarang keras seseorang Muslim bercita-cita mengharapkan kematian. Para ulama sepakat tentang kaedah ini, ya. Kata Nabi SAW, la yatamanna yannal ahadukumul maut lidurin nazala bihi fa in kana muhsina fala'allahu yazdadu ihsana wa in kana musian fala'allahu an yaktub. Jangan sekali-kali di antara kamu bercita-cita kematian kerana suatu musibah yang menimpa dirinya. Sebab jika dia salah seorang yang baik, maka barangkali musibah yang menimpa dirinya itu akan menambahkan kebaikan untuknya. Sedangkan jika dia seorang yang jahat, maka siapa tahu dia akan bertaubat nanti. Maknanya Nabi larang keras kita untuk mengharapkan kematian, minta mati bila ditimpa musibah. Kalaulah musibah itu berlaku pada orang yang baik, nescaya musibah itu adalah untuk menambah kebaikannya lagi. Dengan bersabar, dengan kita ubah diri kita. Dan kalaulah musibah itu jatuh pada orang jahat, maka musibah itu adalah untuk merawat hati dia ataupun mengubah diri dia, dan mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya. Namun kita nak maklumkan di sini ialah pada dasarnya seseorang itu memang tidak dibenarkan minta mati. Mencita-cita kematian tak boleh, ya. Maka dalam hal ini kata Nabi SAW, al-muslimu la yazidu umruhu illa khairah. Bertambahnya umur bagi seorang Muslim akan menambahkan lagi kebaikan untuk dirinya. Kita rasa macam kita dah teruk dah, tapi sebenarnya setiap umur yang kita dah akan lalui nanti, sebenarnya ada harapan untuk kita menjadi lebih baik. Tahun 22 jadi lebih baik daripada tahun 21. Tahun 22 ni lebih baik daripada tahun 2012, 10 tahun yang sudah. Itulah kebaikan kita bertambah, ya. Baik. Jadi bolehkah kita nak minta mati ni? Jawapannya ialah, pertama, sesungguhnya sesungguhnya Umar radhiyallahu pernah satu ketika dia meminta kepada Allah Ta'ala di hadapan Kaabah ketika dia melontarkan jamrah, ya Allah, rakyatku telah pupus, kekuatanku, tubuhku mula lemah, ajalku sudah hampir, maka cabutlah nyawaku kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak pula terkena fitnah. Ya Allah, aku mohon padamu agar aku mati syahid di jalanmu dan di negeri Rasulmu. Maka pertanyaannya, mengapakah Umar bercita-cita mengharapkan kematian, padahal Nabi tak pernah buat macam tu? Kenapa Umar minta mati, kan? Jawapannya ialah, pertama, sesungguhnya Umar tidaklah bercita-cita mengharapkan kematian bagi dirinya dan tidak pula menentukan waktu untuknya. Dia hanya bercita-cita untuk mati syahid. Sedangkan bercita-cita mati syahid itu adalah digalakkan, bahkan termasuk amalan yang mulia. Maknanya kita boleh minta mati dengan syarat mati syahid. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati syahid. Itu boleh, ya. Bukan kerana musibah dan sebagainya. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid. Itu boleh, ya. Baik, hal ini bukanlah perkara-perkara yang mendatangkan musibah pada dirinya, tetapi hanyalah satu pengharapan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengambilnya dalam keadaan syahid, ya. Baik, itu. Dan juga kata Nabi, yang jawapan yang kedua ialah, innal mu'min fi akhir zaman min kasratil fitnati yamuru ala kuburi yaqul ya laitani ma kana sahibi hadzal kubri. Pada akhir zaman akan terjadi fitnah sehinggalah seseorang mendatangi tanah kubur, lalu dia berkata, aduhai sekiranya aku yang berada dalam kubur ini, aduhai beruntungnya aku yang duduk dalam kubur ini. Maknanya pada zaman nanti, kita lah sekarang ni akan terjadi banyak fitnah.
Sehinggalah ada orang yang datang ke tanah kubur kata, alangkah bagusnya kalau aku yang jadi penghuni kubur ini. Kerana apa? Kerana kuatnya fitnah akhir zaman ini. Maka siapa yang tak mampu nak hidup dalam akhir zaman fitnah ini, maka dia minta, ya Allah, keluarkan aku daripada zaman fitnah ni, ya Allah. Ya Allah, selamat aku daripada zaman fitnah ni, ya Allah. Ambillah nyawaku, ya Allah. Begitu tidak jadi masalah. Ya. Dan yang ketiga, sekiranya seseorang itu dalam keadaan tertekan dengan kehidupan dia, dalam keadaan dia terseksa, dalam keadaan musibah yang menimpanya bertimpu-timpu, maka dia nak minta mati, maka kata Nabi, jangan minta mati begitu, tapi berdoalah pada Allah. Caranya ialah, ya Allah, jika mati itu lebih baik bagi diriku, maka ambillah nyawaku ketika ini. Ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagi diriku, maka panjangkanlah usiaku. Begitulah harapan kita pada Allah. Maknanya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk soalan yang ketiga. Apakah maksud seseorang mukmin yang mati dengan mengeluarkan keringat di dahinya? Adakah keluar keringat di dahi pada saat kematian sebagai petanda bahawa seseorang itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Meninggal keluar berpeluh, kan? Biasa kita nampak kadang-kadang ada setengah mayat meninggal, nampak kesan peluh pada dahi dia, pada wajah dia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan lain-lain menyebut, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan dahinya berpeluh. Hadis ni berlaku bila? Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakarat, nak meninggal dunia. Waktu itu Nabi sakit sangat sampai pengsan beberapa kali. Dan ketika Rasulullah pengsan, waktu itulah Aisyah radhiyallahu anha yang ada di sisinya melihat peluh yang keluar daripada wajah Rasulullah SAW. Lalu peluh itu banyak sehingga wangi, bau peluh Rasulullah ni wangi. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah bangun, ya Rasulullah, wahai suamiku, katanya, peluh apa yang keluar daripada wajahmu ini? Sungguh luar biasa harumnya. Lalu Nabi SAW pun menyebut, al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan dahinya berpeluh, kata Nabi SAW. Maknanya antara tanda-tanda husnul khatimah, orang itu mati dengan wajahnya berpeluh. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Lalu dalam hadis ini, apakah maksudnya? Sebahagian ulama berkata, jika seorang mukmin sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan berpeluh kerana siraman air yang dibawa oleh malaikat. Maknanya malaikat macam kita lah, kalau orang pingsan nak sedarkan, tak air, renjiskan air. Begitulah pandangan sebagian ulama. Maknanya malaikat meletakkan air untuk memberikan dia ketenangan ketika menghadapi sakit sakaratul maut tadi. Pendapat yang kedua kata, jika dia mati dalam keadaan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, maka demikian peluh di dahi itu sebagai simbol dari kerja kerasnya dan kesungguhannya dalam beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehinggalah ketakwaan dan amal solehnya itu telah mencapai kemuncaknya ketika dia bertemu Allah Ta'ala. Macam kita bekerja keras, orang yang berkebun, orang yang bekerja kat luar, mana-mana kerja yang mengeluarkan peluh, bila dia kerja keras, tentu peluh akan keluar daripada badan dia. Demikianlah umpama orang yang mati ketika dalam keadaan sakarat, umpama dia penat bekerja keras dengan ibadah amal solehnya waktu hidup, maka dizahirkan dalam bentuk peluh yang keluar ketika dia mati. Itu menunjukkan puncak kepada amal soleh tadi, ya? Baik. Dan ada juga yang mengatakan ketika mana seorang itu dalam keadaan sakarat, dilihatkan semula apa benda yang dia buat ketika hidup kat dunia dahulu. Segala benda yang baik, segala benda yang buruk, semuanya akan ditayangkan balik ketika mana dalam keadaan sakaratul maut. Tuan-tuan, ya, dia tengok balik ketika mana waktu dia besar, macam mana dia solat, dia buat kat orang, dia naya kat orang, dia tinggal solat ke, dia ambil hak orang ke, dia mengatur orang ke, apa saja kebaikan dan keburukan, semuanya seolah-olah macam masa tu panjang sangat bagi dia. Tapi di sisi orang lain yang tengok sekejap saja, dia melalui zaman tu, tengok sehinggalah dia rasa macam takut sangat dengan dosa dia, sehingga dia mengatakan pahala amal solehnya sikit sangat, dan dia rasa takut
Dan ketika itulah di penghujungnya dikabarkan pada dia, wahai ahlul jannah, kata dia, wahai ahli syurga. Maknanya disebut namanya itu sebagai penghuni syurga. Ketika itulah dia rasa malu sangat. Kenapa? Malaikat-malaikat memuji-mujinya. Malu sebab apa? Malu kerana pertama dia rasa bersalah sangat. Ya Allah, tadi waktu tengok amalan-amalan aku sebelum ni, banyaknya kejahatan aku buat, banyaknya dosa aku buat. Tiba-tiba engkau bagi aku syurga, ya Allah. Dia rasa malu dengan apa dosa yang dia buat. Yang kedua, dia rasa malu dengan pujian para malaikat ketika itu, yang memuji-muji dia, wahai ahlul jannah, ahlan wa sahlan. Memuji-muji dia, menyambut kedatangan dia nak pergi meninggal dunia ni. Waktu itu dia melihat malaikat memuji-muji dia seolah-olah macam kita tuan-tuan kalau dipanggil di depan orang ramai, tiba-tiba kita dipuji. Rasa malu sangat. Kadang-kadang berpeluh kita nak kena bercakap depan orang dan sebagainya. Itulah umpama bagi orang yang meninggal dalam keadaan peluh di mukanya, wajahnya. Tuan-tuan, ini tanda husnul khatimah. Banyak lagi tanda-tanda husnul khatimah yang lain. Antaranya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Ya, antaranya dia meninggal dalam keadaan beribadah. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Baik, ada soalan sebelum kita buka soalan yang lain? Jika ada, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tuan J. Katanya apa suatu bila apa dia nak meninggal dan sampai masa dia punya gigi dia keluarkan bintang-bintang Hitam-hitam. Tidak, bintang terang. Dia keluarkan bintang-bintang kecil-kecil di mulutnya. Dia gigi dia. Apa mana saya tak tahu Ustaz. Baik, bintang-bintang macam klip-klip baik. Kadang-kadang ada kita melihat pada soalan macam bersinar je. Ya, bersinar. Kan? Itu semua pertama daripada air liur dia, yang mana mendatangkan apa, macam sinar macam ialah dengan gigi dia dan dalam keadaan dia akan mengeluarkan macam buih. Kan kita keluar bubu dia. Bintang-bintang. Dia berlaku terus ke ataupun sekali tu je? Ya. Ada pernah nampak? Ya. Ya, insya-Allah kan. Allah Alam. Tapi kalau kita nampak sebagai tanda yang baik, maka insya-Allah baiklah dia. Kan kadang tanda-tanda tu macam-macam tuan-tuan ya. Allah nak tunjukkan pada orang tentang cara ataupun petunjuk bahawa dia ni orang yang beriman, ataupun sebaliknya Allah bagi sekali jalan dia. Makna sekali jalan tu ialah tak macam dalam movie, dalam drama TV kita tengok cerita tanah kubur ke kan. Apa saja movie yang kita tengok sebenarnya ataupun buku yang kita baca, Mastika ke apa dulu kan, kalau orang tu kena seksa, begitu je lah muka dia sampai kesudah, terjelir lah sampai kesudah. Maknanya semua orang boleh nampak apa yang berlaku pada dia kan. Sebenarnya kalau Allah nak tunjukkan itu adalah balasan baginya ataupun itu adalah nikmat baginya, dia tunjuk sekali imbas je. Ada orang yang bila saya pengalaman sendirilah, saya menguruskan jenazah, bila kita nak selak muka dia, nak buat pengecaman, nak tengok jenazah, dia senyum yang luar biasa. Bukan senyum sekadar di bibir, tapi nampak macam ada senyum yang berlekuk, nampak rasa pipit kan, senyum kan. Lain macam senyuman dia ni kan, macam cerita Piramli tu lah kan, aku mati dalam iman kan. Macam tu lah senyum dia tu kan. Ya betul dia ni kan. Panggil waris dia, mari sini tengok, buat pengancaman, tengok muka dia, kembali ke muka asal. Maknanya tak ada senyum tadi kan. Maknanya Allah bagi sekali imbas dia. Kita tanyalah keluarga dia apa amalan dia waktu hidup dulu sehingga dia boleh tersenyum begitu. Dan ada juga jenazah yang mana wajahnya itu berubah menjadi wajah yang lain. Sama ada wajah hitam ataupun wajahnya macam teruk sangat, terseksa wajah dia tu. Kita tengok, astagfirullahalazim, kenapa muka macam ni kan. Panggil waris dia untuk buat pengecaman, tengok dia kembali ke wajah yang asal. Maknanya sekali imbas saja. Mungkin juga itu adalah salah satu tanda-tanda yang Allah tunjukkan sekali imbas, tanda-tanda yang baik insya-Allah. Maka apa saja tanda-tanda yang kita lihat, kalau yang baik maka kita doalah, kita katalah insya-Allah ni tanda yang baik. Tapi kalau ada nampak tanda-tanda yang buruk, kita sangka baik sajalah, tak payah cakap kat orang, tak payah cerita kat orang. Tadi jenazah tadi beginilah aku nampak. Diam saja. Ya, Nabi cakap ucaplah yang baik-baik ketika kita berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, kerana ketika itu malaikat mengaminkan semua kata-kata kita. Malaikat aminkan. Sebab itulah
lepas solat jenazah ke apa, kadang-kadang ada tempat yang kata, apa kita nak kata pada si mati ni? Baik, kan? Maknanya kesaksian kita, apa kita nak saksikan atas si mati ni? Baik. Ya, walaupun waktu hidup kita kenal dia bukannya baik sangat pun, kan? Janganlah kat belakang jemaah tu ada pula kata, mana ada baik, dia lah pencuri kat sini, kan? Jangan kata macam tu. Jahat dia bagaimanapun keadaan dia, biarlah Allah Ta'ala yang tentukan. Hukumnya telah sampai, maka kita hanya cakap yang baik-baik saja. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Hutang. Baik. Apa tanda-tanda dia? Baik, masih. Okey, sebenarnya memang soalan seterusnya ni bab hutang juga. Kenalah tu. Ya, kita ambil juga kupasan tu. Bagaimana dengan seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Macam mana pula orang Islam yang mati dalam keadaan berhutang? Riwayat daripada Imam Ahmad, Tirmizi, sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yu'du anhu. Jiwa orang mukmin meninggal dunia, jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli keluarganya. Roh, jiwa orang mukmin yang meninggal ni, orang mukmin itu tentulah orang beriman, orang beramal soleh, mukmin. Kalau dia mati dalam keadaan hutang, rohnya tergantung. Ataupun ada yang ulama kata amal solehnya tergantung, tak lepas, tak dinilai, sehinggalah hutangnya dibayarkan oleh ahli keluarganya. Ini perkara yang perlu kita buat. Sebab jika seorang mukmin berhutang kepada orang lain, dia wajib segera lunaskan, tunaikan sebelum dia mati. Sebab hak manusia termasuk berhutang kepada orang lain, dia tak sama dengan hutang kita dengan Allah. Apa hutang kita dengan Allah? Kita mungkin tak solat dahulu, kita mungkin tak puasa dahulu, maka kita ada hutang dengan Allah, kita qada, kita ganti, kita buat balik, kita taubat. Maka sekiranya ada orang yang dulu tak solat, tak puasa, tiba-tiba dia meninggal dunia, tak sempat ganti semua ni, ada kemungkinan Allah boleh ampunkan dosa dia walaupun dia tak sempat bertaubat. Ada kemungkinan Allah boleh ampunkan dosanya sebab kebaikan-kebaikan yang dia buat. Allah pandang kebaikan dia ni dan Allah rahmati dia, masuklah ke syurga dengan rahmatku. Ada kemungkinan begitu. Namun jika seorang tu berhutang dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan dosanya, melainkan dia mendapatkan keredaan daripada orang yang dia berhutang tadi di dunia ini. Sehinggalah sekiranya tak selesai kat dunia, akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu zanbin illa dain. Seluruh dosa kesalahan orang yang mati syahid pun semua akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali hutang-hutangnya. Riwayat Muslim. Maknanya orang mati syahid ni, dia tak ada hijab, dia tidak ada hisab, terus masuk ke syurga Allah. Namun kerana hutang, dia akan tersekat juga, ya, tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini, macam mana kita nak tunaikan? Pertama, kita kena rekod, tulis. Makna kata kalau kita takut terlupa, kebiasaannya orang yang berhutang ni, dia cepat lupa, kan? Itu biasa. Kalau kita nak kawan kita, kenal kita, ingat kita, maka berhutanglah kita dengan dia, mesti dia ingat kita. Kan? Orang yang bagi hutang ni dia ingat kita. Kita yang berhutang dengan orang ni, kita tak ingat dia, kan? Siapa, kan? Bila kita jumpa? Time tu lah bawa lupa dan sebagainya, kan? Jadi dalam hal ini, kita dan orang yang bagi hutang dan orang yang membuat hutang disunahkan untuk menulis supaya kita ingat, takut terlupa. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, ma haqqu amrin muslim yabitu salas layalin illa wa wasiyatuhum maktubatun inda ra'sih. Hak seorang muslim yang terbaring selama 3 hari di tempat tidurnya. Terbaring selama 3 hari tu apa? Sakitlah tu, kan? 3 hari tak bangun-bangun, kan? Hendaklah dia tulis wasiat untuk keluarganya, kemudian letakkan di bawah bantalnya. Ini Nabi suruh tulis. Wasiat ni bukan tinggalkan harta je. Apa saja benda yang tak selesai kat dunia ni, kalau kita tak sempat nak bayar hutang, tulis
tolong selesaikan. Kalau kita tak sempat nak jumpa orang, nak minta maaf, tolong tulis, ada dulu pernah sakitkan hati orang ni, tolong minta maaf. Supaya orang yang hidup, keluarganya tu dapat selesaikan hutang dia tu. Orang tahulah kan. Kemudian dalam bab hutang ni, macam mana kita nak selesaikan? Kalau misal kata tak jumpa kawan kita, macam mana dah meninggal ke, sama ada dah meninggal ke, ataupun tak tahu kat mana pergi, maka dalam hal ini, kalau dia dah meninggal, cari waris dia, selesaikan pada waris dia. Ini hutang arwah, saya ada hutang arwah dulu, bahagian dia, selesai. Tapi kalau tak jumpa, manalah pergi, keluarganya tak jumpa, dah cari kat Facebook tak jumpa, dalam grup WhatsApp reunion tu tak jumpa, mana nak cari dia ni, aku ada hutang ada RM10 lagi tu. Maka sedekahlah di masjid atau surau, sedekah pada orang lain atas niat nak bagi pada dia. Itu cara dia, sedekah pada dia. Ya Allah, aku sedekah ni atas niat untuk bayar hutang si fulan. Bayar. Dan sekiranya hutang itu, sekiranya orang yang bagi hutang tu kita jumpa pula satu hari nanti, kan? Kita jumpa dia, sama ada dia minta ataupun tidak, kita wajib bayarkan hutang kepada dia. Wajib bayar, walaupun kita dah sedekah pada dia. Tiba-tiba dia datang, kau ingat tak dulu kau ada hutang kat aku RM100? Memang betul, tapi aku dah bayar, dah sedekah dah kat masjid tu, kat surau Al-Khairiyah tu kan. Kalau kau nak, kau minta lah kat bendahari dia kan. Minta kat bendahari pula kan. Tu tak dikira sebab apa? Sedekahnya tu dikira sebagai sedekah diri dia. Dia wajib tunaikan hutang orang tu tadi. Baik, dalam hal yang dia terlupa pula, entahlah siapa yang aku hutang, tak ingat masa muda dulu kan, mungkin sebab kecil-kecil. Yelah, kita masa muda dulu kadang-kadang tak cukup duit kan nak bayar ke apa, kita sebut pinjam, ada RM1 tak nak pinjam sekejap, RM1 kan kecil. Bab kecil ni yang dia terlupa, lepas tu lupa nak bayar kan. Kawan kita lupa, kita pun lupa, tapi akad kita hutang. Memang kat dunia ni tak ada masalah, dia pun tak tuntut, kita pun tak bayar. Tapi bila kita mati nanti, benda tu akan diingatkan balik, sehingga kawan kita yang bagi kita RM1 tu kata, kau bayar balik apa yang kau minta dulu. RM1 je pun. RM1 kat akhirat tu sangat bernilai. Maknanya bukan bagi RM1, tapi digantikan dengan nilaian pahala. Sebab itu tuan-tuan, bagi kes-kes kecil-kecil ni yang bahaya ni. Kadang kita pinjam barang-barang orang, banyaklah kan, kalau orang seokok lagi lah kan, pinjam lighter jap, terus jadi hak lighter dia kan, hak milik kekal. Tu biasa kan. Tu pengalaman kawan-kawan lah. Dia kumpul, ni lighter aku, banyak kau beli lighter, pinjam kat orang, lupa nak pulang kata. Tak siapa-siapa punya tak tahu. Siapa nak pulangkan ni? Kat mana kita nak pulangkan ni kan? Dalam hal ini kita tak tahu siapa orang dia, ataupun kita terlupa siapa kita berhutang, kita sedekah tu, kita niatlah nak bayar hutang orang tu. Ya Allah, ini sedekah untuk aku jelaskan hutang-hutang yang aku terlupa, hutang-hutang yang mungkin tersembunyi, perkara-perkara yang aku terlupa, aku cuai dan sebagainya. Inilah dia. Kita niatkan begitu, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan lepaskan tanggungan hutang kita. Baik, dalam bab hutang ni juga ada orang tanya, macam mana pula kalau dengan hutang bank? Hutang bank, kita hutang rumah, kita beli rumah, kita hutang beli kereta, beli motor kan. Lalu macam mana kalau tak sempat bayar? Adakah dekat akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, Maybank akan kejar kita? CMB kejar kita? Aeon Credit kejar kita? Bagaimana keadaan tu? So hutang kan, hutang juga. Maka dalam hal hutang dengan entiti yang diwujudkan macam bank, apa, kredit kewangan dan sebagainya, ini ialah hutang kontrak. Hutang kontrak dia berbeza dengan hutang kita dengan manusia biasa. Hutang kontrak ni ialah hutang yang ikat janji. Contoh, kita nak beli rumah, mestilah ada orang yang membeli rumah dengan membeli insurans dia untuk cover rumah tu, ataupun beli kereta dengan insurans kereta. Sama ada kereta tu dia meninggal dulu ke, ataupun waktu dia beli rumah dia meninggal, maka insurans atau takaful tu akan bayar baki hutang yang ada tu. Selesailah, tu tak ada masalah. Macam mana pula kalau dia tak ambil insurans, tak ambil takaful untuk beli rumah tu, kemudian dia meninggal? Macam mana keadaan dia? Dalam hal ini, waris dia lah yang terbeban. Waris kena bayarlah baki hutang tu kalau nak duduk rumah tu. Tapi sekiranya waris tak mampu nak bayar, maka bank akan tarik balik rumah tu. Itu saja cerita dia. Maknanya itu adalah hutang kontrak, tidak dibawa mati. Ya. Baik, Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ada? Baik. Kemudian kita baca soalan yang seterusnya.
apakah yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Baik, sakaratul maut ni, ketika orang sedang hadapi sakaratul maut, sakarat itu dari segi bahasa mabuk, maut kematian, mabuk di ambang kematian. Siapa kat sini yang pernah mabuk? Tak semestinya mabuk tu minum toddy, minum brandy, tidak. Tapi mabuk tu pelbagai asbab. Boleh jadi mabuk laut, mabuk darah, mabuk darat, mabuk flight, kan? Mabuk ni pelbagai, kan? Ada juga mabuk cinta, kan? Tak fikir apa-apa dah, kan? Dan tak kira mak dia nak juga si milah tu buat bini, kan? Jangan kan? Opok orang jangan diidam, kan lagu tu, kan? Maknanya nak kata bahawa kalau orang yang tengah hangat cinta mabuk ni, dia tak kira dah dosa pahala, halal haram, kan? Betul salah, dia tak kira dah pandangan orang sekeliling, dia fikir diri dia je. Demikian orang yang mabuk ketika dalam sakaratul maut. Dia lupa segala-galanya, dia lupa diri dia, dia lupa siapa keluarga dia, dan yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Maka ketika mana orang yang sedang menghadapi mabuk maut ini ataupun sakaratul maut ini, hendaklah kita ingatkan dia kalimah tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kalimah la ilaha illallah, ajarkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hendak meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Maknanya ajar kalimah la ilaha illallah pada dia. Ini yang penting. Kenapa nak sebut la ilaha illallah ni? Kerana man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ketika orang nazak ni, kita ajar dia la ilaha illallah, itu sahaja. Jangan terpengaruh sangat dengan drama swasta, tuan-tuan. Cerita movie yang kita tengok tu, kalau orang tengah nazak boleh mengucap panjang, asyhadu an la ilaha illallah, ikut bang. Dia tengah semput dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi. Ini semua pembongak, tuan-tuan. Mana ada orang mati mengucap panjang, siap makna sekali. Tapi dalam drama TV boleh, kan? Nak tunjuk lagi dahsyat, siap jari macam ni, husnul khatimah, kan? Ini semua berlakon sebab ikut arahan pengarah, ikut arahan produser. Kalau pengarah kata cut, bangun balik orang yang mati tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi, mati balik, kan? Hidup mati 30 kali pun tak ada masalah sebab berlakon. Ya, dalam hal berlakon kita boleh melakukan apa-apa saja. Watak kadang-kadang tak logik pun boleh. Tapi hakikat sebenarnya ketika orang yang menghadapi sakaratul maut, bukan menyebut kalimah la ilaha illallah, nak sebut Allah pun bukan perkara yang mudah. Bukan semua. Ya, waktu kita ambil ringkas saja yang Nabi ajar, la ilaha illallah, bisikkan pada telinga dia, telinga kanan ataupun telinga kiri tak kisah, tapi afdalnya telinga kanan. Bisik kat dia. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Kok perlahan sangat pula, susah pada si mati nak ikut ni, orang yang tengah nazak ni. Ikut saya bang, la ilaha illallah. Ikut bang. Tak boleh, tuan-tuan. Somput dia, ya, nafas dia kecil. Dia bernafas umpama melalui lubang jarum yang sempit. Lubang jarum, kita nak masukkan benang dalam lubang jarum, tak berapa kali hisaplah benang tu, kan? Tak masuk-masuk lubang ni, kan? Jarum tu kecil, kan? Lubang dia tu. Demikianlah lubang nafas orang yang sedang sakarat. Dia tak boleh tarik nafas panjang. Maka jangan ajar perlahan begitu. Dan jangan pula ajar terlalu laju. Ikut saya bang, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ramai-ramai tahlil pula, kan? Dia tak boleh nak ikut, ya? Tak boleh nak kejar. Ringkas dan sederhana, la ilaha illallah, bisik kat telinga dia, ya. Dan sekiranya dia dapat ucap sekali, kita dengar la ilaha illallah, cukup. Tak payah kita paksa dia ucap banyak kali. Teruskan bang, tak payah. Ya, jangan bagi dia sokongan moral macam tu pula, tak kena, ya. Kerana dah ucap sekali tu pun dah syukur, alhamdulillah, ya. Kecuali kalau dia ada sebut perkataan lain sesudah itu,
Kita dah sebut la ilaha illallah, dia ikut, kita pun kata alhamdulillah. Nak air bang? Nak, kata dia. Kena repeat sekali lagi, ulang balik, sebab akhir kalam mesti la ilaha illallah, ya. Dan sekiranya kita tak dengar dia cakap, dah meninggal dah, kau dengar tak dia mengucap? Tak dengar. Kau dengar tak? Tak dengar. Manalah tempat dia ni tak sempat mengucap kan. Jangan kita hukum dia, ya. Mungkin dia sebut sangka baik saja, mungkin dia sebut kita yang tak dengar. Sama ada sebut kita tak dengar ataupun dia sebut dalam hati, sangka baik sahaja, ya. Dalam hal ini ada juga bertanya, Ustaz, macam mana pula kalau orang tu pekak? Pekak pula kan. Time kita hidup ni nak bercakap dengan dia pun susah. Kan. Bagaimana kalau dia nak mati nanti? La ilaha illallah, dia bukan dengar pun kan. Ataupun dia bisu, takkan kita nak buat bahasa isyarat la ilaha illallah kan, nak suruh dia ikut kan? Tak perlu kita paksa dia ikut cara dia. Kita buat apa yang Nabi suruh je. Itu sunnah pada kita. Bisik je, walaupun dia pekak ke macam mana pun, la ilaha illallah. Maka terpulang pada Allah macam mana cara dia nak menyebut dia. Terpulang pada Allah tu nak izinkan dia ataupun tidak. Allah sebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah diteguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Ada orang tuan-tuan, dia meninggal seorang-seorang kat rumah. Banyak muslim KP ni meninggal seorang-seorang kat rumah. Ketika dia meninggal dunia, siapa yang ajar kalimah la ilaha illallah ketika dia nak mati tu? Tak ada. Tapi kalau dia orang beriman, dia orang beramal soleh, Allah akan ingatkan kalimah tu pada dia. Dia akan sebut la ilaha illallah, dia akan sebut, tuan-tuan. Ini janji Allah, ya. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Ada juga orang yang mati kelilingnya ramai orang, ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, dia pun dengar, cuma Allah tak izinkan kalimah tu keluar daripada mulut dia. Tersekat kan. Kerana Allah tak boleh, Allah tak benarkan dia. Allah sesatkan orang-orang zalim, orang yang berdosa pada Allah Ta'ala ini. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah boleh buat apa saja yang dia kendaki. Jadi tuan-tuan, pastikan hidup kita ni mati sebut la ilaha illallah. Macam mana cara dia? Hidup ni lazimi zikrullah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana cara nak lazimi ni? Pegang tasbih, tuan-tuan. Pegang tasbih, pegang tasbih digital sekarang ni, letak kat jari, kan. Dekat kereta steering tu kan, lekat tasbih digital. Sebab apa ni? Nak menunjuk lah tu pegang tasbih, kata orang kan. Tak, yang orang kata menunjuk tu, itu dia punya sangkaan. Kita nak latih diri kita, la ilaha illallah. Bila mana kita asyik menyebut la ilaha illallah ni, tasbih ni sebagai alat untuk kita sentiasa bertasbih. Adapun bila dah lama biasa-biasa, akhirnya kalimah itu akan sebati dengan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun tak pegang tasbih, sehinggalah kita mati pun la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan. Allahu akbar. Ada soalan lain? Ada? Apa kita nak berhenti? Sekarang yang subuh pun lambat kan. 7:27 ni Tuan Haji. Salam tunggu. Baik. Ada orang yang melihat kematian aksiden, kemalangan yang berlaku dengan pantas, mati. Ataupun orang yang mati pancung, kena tembak kepala. Lalu kematian dia begini, macam mana keadaan sakaratul maut dia? Macam mana keadaan dia nak mengucap? Macam mana dia nak melepaskan diri dia ke roh dia tu keluar? Maka pandangan zahir kita nampak pantas masa tu berlaku. Aksiden dah meninggal. Tapi sebenarnya di sisi Allah, dia juga melalui detik sakaratul maut, detik keluarnya roh daripada badan. La ilaha illallah, itu janji Allah Ta'ala, ya. Maka bukanlah antara asbab kematian itu menentukan dia ni dapat ucap la ilaha illallah ataupun tidak, tapi atas izin Allah Ta'ala dia dapat ucap kalimah itu, ya. Maka orang yang menghadapi mati mengejut ni senanglah kan. Tak menghadapi nazak pun, kita nampak orang yang nazak ni macam terseksa nak keluar roh dia kan. Sakit lama dah, daripada siang tadi tak lepas-lepas roh dia ni kan. Kita fikir macam tu, sakit seksanya sakaratul maut bagi dia. Tengok orang lain pula meninggal aksiden, sekejap je dia meninggal kan. Sebenarnya sama je keadaan dia, tuan-tuan. Pandangan zahir kita je nampak macam lama ataupun kejap, tapi di sisi Allah dia tetap melalui tempoh sakaratul maut itu. Itu Allah Ta'ala punya rahsia. Wallahu alam. Ada lagi? Seksa kubur? Kalau kita pandang pada zahir, kubur sama je semua. Kalau kita gali kubur orang yang dah meninggal sekarang ni, tetap nampak tulang kan, sebagainya nampak kain kapan lagi.
Jadi mana seksa kubur? Mana nikmat kubur? Katanya orang beriman dia diluaskan. Sebenarnya itu hanyalah pandangan zahir. Di sisi Allah alam barzah tu lain. Dia bukanlah kubur yang kita nampak tu, tapi alam yang lain, alam yang asing bagi kita. Dia alam yang mana Nabi sendiri pun tak tahu bagaimana keadaan dia, ya. Jadi kalau lah saya kata kubur yang kita nampak tu itulah alam barzah, niscaya selamatlah orang-orang yang dikuburkan ramai-ramai. Sebab kalau kita kubur sendiri, kita sunyi. Ditanya pada kita, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab sendiri. Tapi kalau ramai-ramai, adakah ditanya, ma rabbukum, siapa Tuhan kamu semua? Kau lah jawab dulu, kita boleh pas kat kawan kita. Jadi kalau begitulah pandangan kita, sudah tentu tak betul, ya. Sebenarnya walaupun kita dikebumikan ramai-ramai, tetap di dalam barzakh kita sendiri-sendiri, ya. Dia dalam dunia yang asing bagi kita, maka pandangan kita hanyalah zahir saja. Dalaman yang gaib Allahu alam, ya. Ada soalan lain? Dia tanya. Kita hutang kepada macam kita hutang pada sebulan. Kita bagi pada sebulan, dia tak sampaikan kepada orang tu. Baik. Dalam hal ini dua perkara. Dia soalan tadi, kalau kita berhutang dengan satu pihak, kemudian kita tak sempat nak jumpa dia, sibuk ke atau apa-apa alasan, kita amanahkan pada orang lain, pihak ketiga, untuk bayarkan hutang tu pada dia, sampaikan. Maka dalam hal ini kalau kita beranggapan hutang tu sampai, maka insya-Allah Allah terima tu sebagai bayar hutang. Sekiranya niat kita fikir begitu. Dan namun yang kedua, sekiranya kita maklum benda tu tak sampai, aku dah bayar dah, mana ada tak sampai pun, dia tak bagi aku pun, kata kawan tu. Dah bagi tadi kan, lepas tu rupanya dia dah pakai, dia tak amanah. Maka dalam hal ini kita macam mana? Kita wajib bayar hutang tu juga pada kawan kita tu. Sebab apa? Itu amanah kita yang berhutang dengan dia, kita kena selesaikan. Dia tak boleh kata aku dah bayar kat dia, kau minta lah kat dia. Itu serahkan masalah tu pada orang lain pula. Kita lah yang masalah. Kenapa kita serahkan amanah tu pada orang lain? Ya, patutnya kita ni berhati-hati, kita serahkan direct pada tuan dia, ya. Dalam hal ini kita kena minta pada orang yang kita bagi itulah, tolonglah bayar ni hutang aku ni, kan. Melainkan kalau kawan kita yang kita berhutang tu, dia maafkan kita, tak apalah aku minta kat dia, aku tuntut kat dia, kita lepas, ya. Sebab apa? Tanggungjawab tu ataupun akad tu antara kita dengan dia. Tiba-tiba kita buka satu lagi akad untuk amanahkan orang untuk bayar hutang pada dia, maka dalam hal ini salah, ya. Melainkan kalau kita tak ada kemampuan, contohnya kita nak meninggal dah, tolong bayarkan hutang ni, RM1,000 ni, bayarkan hutang dia ni, kita amanahkan dia, kemudian kita meninggal, dia tak bayar pula duit tu pada orang tu, dia burnkan macam tu aja, maka tugas kita dah selesai, kita dah anggap dibayar, dah jelas. Dan kita pun tak tahu dah bayar ke tidak sebab dah meninggal. Maka dalam hal ini tanggungan pada orang tadi, dia yang menanggungnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, kita ambil last soalannya. Okey. Benarkah melakukan tasjiah, membentangkan kain di atas mayat sebelum mayat tersebut dikafankan, disunahkan? Biasa kalau orang meninggal mesti tutup dengan kain batik lepas ke apa, kan. Maka dalam hal ini adakah benda itu sunnah? Jawapannya ialah ya, sunnah. Sebab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ketika Rasulullah SAW wafat, baginda ditasjiyah dengan kain habirah dari Yaman sebelum baginda dimandikan dan dikafankan. Amalan ini memang disunahkan supaya tubuh si mati tertutup daripada pandangan orang yang menziarahinya. Walau bagaimanapun, tujuan tasjiyah adalah menutup tubuh si mati. Maka bukan sesaja orang tutup atas mayat tu, itu adalah sunnah. Kita niat sunnah, ikut sunnah, dapatlah pahala sunnah. Tutup, jangan didedahkan mayat tu. Meninggal, kita biar je. Sebab tu kalau orang meninggal tepi jalan, orang tutup badan dia. Itu sunnah juga, menutup aib dia, ya. Dan begitu juga bila seorang tu dah siap urusan mandi kafan, dah siap mandi kafan, kita pun kafankan jenazah, letakkan jenazah kat depan tu, kain kafan dia yang tutup badan dia. Maka sunnahnya ialah kita tutup dengan selai kain lagi, letak kain batik atas dia. Itu sunnah. Sebab apa? Kita tak nak orang nampak bentuk badan dia.
Memanglah kafan tapi nampak bentuk badan lagi, maka tutuplah dengan kain. Itu sunnah, jangan ditinggalkan. Dan juga bagi orang yang nak tengok jenazah, dia boleh buka muka, boleh buka, boleh tengok. Bila dah selesai, kena tutup balik. Tak boleh dia biarkan muka mayat itu terbuka macam tu saja. Tak apalah, kawan lain datang senang nak tengok. Tak boleh, kena tutup lah. Tutup dengan selai kain ni cukup. Orang datang selaklah kain tu. Sebab nak menjaga aib si mati. Macam kita lah kalau kita tidur kan, orang tengok je kita tidur, seganlah kita kan. Macam tu jugalah orang mati kan. Macam itulah maknanya kita kena jaga aib dia, kita kena jaga maruah dia daripada tersebar ya. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum kita tutup? Baik, jika tak ada, saya kira itulah perkongsian yang dapat saya kongsikan pada pagi yang mulia ini. Dengan izin Allah Ta'ala, mudah-mudahan segalanya bermanfaat buat kita semua, dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang tak ada bersama kita pada hari ini. InsyaAllah ada umur, ada rezeki, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Ta'as. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah hidup kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa anak-anak dan pasangan kami ya Allah, dosa seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, berkatilah hidup kami ya Allah, cukupkanlah rezeki bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami dan diri kami ya Allah orang-orang yang mendirikan solat pada waktunya ya Allah, orang yang mengerjakan amal soleh ya Allah, orang yang melakukan ketaatan padamu ya Allah, orang yang meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami kesihatan yang baik ya Allah, agar kami dapat mampu beribadah kepadamu dengan baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami hati yang tenang ya Allah, supaya kami menghadapi segala musibah dan ujianmu dengan baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami dimatikan nanti, ketika kami dimasukkan ke dalam lubang kubur yang sempit dan gelap itu ya Allah, luaskan lubang kubur kami ya Allah, terangkan lubang kubur kami ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami dibangkitkan di akhirat nanti ya Allah, bangkitlah kami dengan kebaikan dan kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Lindungilah kami di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, beratkan timbangan amal kami di neraca al-mizan ya Allah. Izinkan kami untuk minum air telaga al-Kautsar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian siratul mustaqim sepantas kilat ya Allah, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik ya Allah, kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu ya Allah. Tempatkanlah kami semua ya Allah ke dalam syurga yang tertinggi, syurga yang diami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami sedar, kami tahu kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi sesungguhnya inilah harapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.